Hai, saya Sudin Saleh. Okey, hari ni kita nak bersembang tentang jerung. So, ramai orang sukalah sembang pasal jerung ni, okey. Dalam saham ni, so biasanya jerung ni adalah satu istilah yang diguna pakai untuk menggambarkan satu, it can be, kadang-kadang jerung ni juga direlatekan sebagai institusi seperti EPF, KUAP, tabung haji ataupun PNB yang menggerakkan market lah. Kadang-kadang dia refer kepada stock operator ataupun sebenarnya in the end dia cuba menggambarkan mana-mana pelabur yang besar lah, yang bersaing besar, yang amount of investment yang sangat besar dan significant, yang dikatakan boleh menggerakkan market, yang mampu menggerakkan market. So lawan kepada jerung ni siapa? Kita lah, retailer ni, yang biasanya dipanggil sebagai ikan bilis ataupun bilis dalam dunia pelaburan. Okay, so ramailah bilis-bilis terutama sekali berminat nak berenang bersama-sama dengan jerung. Jadi semuanya nak tahu, macam mana nak detect jerung, macam mana nak tahu jerung ada dekat dalam. The idea adalah untuk berenang bersama-sama. Berenang tu maksudnya bila saham tu naik sama-sama, sama-sama lah enjoy keuntungannya. Tapi kita kena faham satu disclaimer, berenang dengan jerung ni kalau betul gayanya memang cantik lah, memang seronok, memang senang. Tetapi sekali jerung tu libas, bilis-bilis ni habis, bertempiaran, tunggang langgang, punah ranah juga pelaburannya. Jadi tak kisahlah nak berenang dengan jerung ke, dengan ikan kembung ke, dengan apa ke. Yang penting kita ada plan, dan mesti kena ada trading plan. Itu kena tahu. Okey, ada banyak cara ataupun ada banyak teori ataupun metodologi untuk mencari ataupun cuba untuk detect. Of course kita tak tahu exactly, dan jerung ni dia tak pernah lah bagi tahu, hai, saya jerung dan saya nak masuk saham ni sekarang, saya nak gerakkan saham ni sekarang, marilah join saya. No, you will not find it lah. Jadi ramai yang mencari-cari lah, mencuba-cuba pelbagai formula yang dikatakan, oh maybe this is the way untuk detect jerung tersebut. Okay, kita ada buat satu screener yang diberi nama jerung X. So ini adalah our own way to define. Agaknya salah satu cara kita namakan satu jerung yang kategori X ni. Kita rasa jerung yang kategori X ni biasanya saham-sahamnya, tanda-tandanya adalah begini. Okay, so hari ni kita nak review lah jerung X screener. So panjang sikit intro dia. Okay, first macam mana nak masuk screener ni? Macam biasa, masuk ke isaham.my. Okay, klikkan screeners, listkan all screeners, dan dekat search screener ni anda carilah jerung X. Okay, kita berkenalan dengan jerung X ni. This is our own definition. So kita klik kat sini. So kita rasa jerung yang X ni kita rasa adalah jenis yang jerung X yang berlayar di dalam bursa. So kita rasa kita katakan jerung X ni disuka saham-saham yang ada dalam sektor yang kuat. Bila sektor yang kuat ni dia tak susah sangat lah untuk, orang kata ada catalyst. Maknanya the sektor tu memang strong. So kadang-kadang ada orang guna term catalyst juga. Okay. Dan dalam masa yang sama dia melawan arus. Melawan arus ni macam mana? Bila indeks bergegar dia steady, atau bila indeks bergegar bawah dia boleh naik ke atas. Itu adalah antara ciri-ciri yang kita rasa jerung X ni lebih kurang macam tu. Kemudian dalam masa yang sama dia masih lagi harga saham tu secara overallnya berada hampir-hampir dengan lantai lah, ataupun tak gerak jauh sangat lagi daripada dasarnya. Dan mungkin dalam masih lagi di peringkat awal ataupun baru nak terbang. So ada pepatah kata berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Okey, itu contohnya. Okey, untuk ni apakah ciri-ciri di dalamnya? Kita dapat some idea, tetapi the exact formula of course lah kita rahsiakan. Okey, adalah beberapa elemen yang kita filter out, sebab kita pun refining, keep on refining. Kita belajar, kita adjust juga di screener ni bila dalam situasi-situasi tertentu. Dan as of now kita rasa dah hampir masak lah, hampir masak screener ni. Tapi again disclaimer, kena ingat lah, jerung, berenang dengan jerung memang best lah kalau dapat berenang bersama-sama. Tapi jerung ni sekali dia libas, tunggal langgang macam kita bincang tadi kan. So make sure kena ada trading plan yang betul. Okay, so dalam screener jerung X ni kita akan nampak macam ni tau. Kita akan nampak nama stock. Ini adalah harga terkini saham tersebut, dan ini adalah entry price. Okay, ini bukanlah bermaksud kena beli dekat harga-harga ini. So basically kita cadangkannya adalah berdasarkan teori of sama ada kita gunakan Fibonacci retracement ataupun a classical support, the next classical support. So jadi kalau anda tahu untuk cara menentukan entry sendiri pun lagi baik, boleh guna pakai. Bukan maksudnya kena guna ni exactly macam tu.
boleh jadikan dia sebagai guide ataupun panduan. Okay, remarks entry yang masih berada di paras yang agak okey. Dan ini adalah antara hujah-hujah yang kita katakan stock ini fit kriteria yang mana supaya then you can counter check. Sebagai contoh, saham ni uptrend. Kita rasa Jurong tu tanda-tanda kalau tengah uptrend tu adalah Jurong yang menggerakkan kan. So sektor yang kuat dan yang sekarang ni dia kira dianggap masih lagi hampir-hampir bottom lah. Bukan exactly bottom tapi mungkin di area yang mungkin tidak jauh daripada lantainya. Total score adalah jumlah saham sama seperti screener lain. Yang ini adalah total score saham. Mana 10 markah untuk fundamental, 10 markah untuk technical. Total score ni adalah per 20. Alright, okay. Suggested lot ni ramai juga yang komen saya sebelum ni tanya apa suggested lot. Suggested lot ni sebenarnya dalam semua screener saham, kalau perasan, dekat bawah ni anda boleh setkan allocation setiap stock. Kata let's say lah saya nak allocate RM5,000 untuk satu counter saham. So anda key in je kat sini, klik submit dan suggested lot ni bertukar. Ini nak jimat lah, nak jimat masa. Tak payah nak tekan calculator dah. So itu adalah kegunaan suggested lot ni. Okay, kita tengoklah beberapa saham dia. So ni kita tengoklah nature dia macam mana. Let's see, tengok YOCB. Okay, so anda akan nampak yang kriterianya lebih kurang sebegini. Alright, memang dah drop banyak dan jauh. Tetapi since post COVID tu dalam uptrend yang cantik. So kalau ikut Fibo nya tadi itu dekat area berapa? 78 dengan berapa 78 dengan 76. 78 sen dengan 76 sen. So you can use this as a guideline lah. 78 dengan somewhere 76 somewhere here. Yep. Kebetulan ni adalah lebih kurang macam previous resistance. Okay, tu adalah cara dia. It's very simple, straightforward So tengoklah beberapanya Hevia mungkin ada dua yang perabot sebab wood sector kira masih lagi kuat masih lagi uptrend. Hevia, Pohuat pun sama dalam furniture punya industri. Sama juga uptrend, retrace, uptrend, retrace, uptrend, retrace, uptrend and dekat paras retracement lah. Hampir-hampir. So anda akan nampak kriterianya adalah lebih kurang sebegitu. Okay, kalau anda suka screener ni bolehlah explore dan make sure kena faham lah macam mana pun sebelum beli apa-apa saham, make sure you have a trading plan. So kalau saham tu naik, okay, you know what to do. Kalau saham tu lepas you beli turun, you know what to do. Itu adalah yang paling penting. Okay, itulah sedikit sebanyak tentang penerangan Jurong X Screener. Kalau anda suka video saya, jangan lupa subscribe dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang lain.